Okey, untuk 4 negeri ni, okey cikgu besarkan sikit. Okey, untuk bab 8 kita akan lihat pada 4 negeri. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis. Untuk makluman semua, sebelum ni bab 7 kita dah belajar ya. Kita dah belajar 4 lagi negeri. Okey, dan keempat-empat negeri pada bab 7 adalah daripada pengaruh Kesultanan Melayu Melaka dan juga Johor Riau. Okey, selepas Melaka telah diserang oleh Portugis, maka ya Kesultanan Melayu Melaka telah beralih membuka pentadbiran baru di kawasan Johor dan Riau. Okey. Okay, untuk kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ni akan melibatkan negara luar daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan cikgu sudah pastinya ya, semua yang dah belajar bab 8 dia tahu membezakan. Okay, yang pertama, setiap negeri kena kenal pasti. Okay, kena kenal pasti siapa pengasas bagi setiap kerajaan. Okay, kalau Kedah, siapa nama Sultan? Yang tu you kena ingatlah siapa nama Sultan Kedah. Okay, bagaimana Sultan itu dilantik? Bagaimana Sultan Kedah dilantik? Apakah alat kebesaran dia? Ya, itu adalah kata-kata kunci yang paling penting anda semua kena kenal pasti dan tahu. Okay, ya, keempat-empat negeri ni kena kenal pasti. Okay, kena kenal pasti inilah siapa sultan, siapa yang memberi pengiktirafan, apakah alat kebesaran, di manakah pusat pentadbiran, dan kelima, apakah aktiviti yang dilaksanakan bagi setiap negeri. Okey, sebelum mulakan bab mesti tahu juga dia punya rumusan ni. Rumusan ni memang kena tahu supaya kita tahu ya apa yang kita belajar dalam bab 8. Okey, yang ini pula kita tengok kat sini, lepas kita dah tahu ada 4 negeri, kita kena tahu apakah hubungan diplomatik. Apa maksud diplomatik? Apakah maksud perdagangan? Cikgu yakin yang ini semua dah tahu sebab yang ini kita dah belajar dalam Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ada 7 tu pun kena ingat. Itu minggu depan. Minggu depan kita ulang kaji secara set soalan. Nanti cikgu bagi contoh set soalan kita buat latihan sama-sama. Okey, ini sahaja yang tentang bab 8. Tak banyak, bab 8 memang tak banyak. Ya, sebenarnya amat mudahlah kalau kita nak lihat berbanding dengan cerita pada awal-awal dulu ya. Kepulauan Alam Melayu tu ada banyak, ada 7. Cerita fakta dia pun banyak. Okey, jom. Jadi kita dengan secara cepat kita tengok nampak kat sini. Okay, Istana Anak Bukit Kedah. Okey, ini gambar dia. Kadang-kadang gambar ni keluar untuk menjana pemikiran semasa menjawab soalan soalan struktur. Masa nak jawab soalan struktur tu biasanya memang dia akan bagi gambar untuk kita fahami apa sebenarnya soalan nak tanya. Orang kata stimulus lah. Okey, kemudian Istana Lama Seri Menanti. So ingat kata kunci. Kalau Negeri Sembilan, kata kunci dia mesti ingat Seri Menanti. Sebab nanti Negeri Sembilan ni memang akan banyak menggunakan nama Seri Menanti. Macam cikgu nampak cikgu highlight ni. Nanti awak tulislah dekat nota awak. Okey, Negeri Sembilan tepi dia Seri Menanti. Sebab itu tadi cikgu tunjukkan yang 4 ni tadi. Okey, yang 4 ni. Okay, kalau dalam kelas memang cikgu terus buat peta pokok. Okay, buatlah terbalikan dia pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis. Nanti tulis je point kat sini. Awak tulis kata kunci yang cikgu highlight tu. Okay, macam Kedah. Nanti cikgu cerita Kedah, awak tulis tepi tu. Bila cikgu tanya siapa pengasas Kedah, siapa yang beri pengiktirafan, apakah alat kebesaran. Jadi terus dah nampak. Sejarah ni dia tak perlu hafal tapi dia kena faham siapa yang terlibat. Macam kita tengok cerita lah movie kan. Kita tahu mula-mula cerita tu apa yang berlaku. Siapa yang terlibat. Kenapa dia berlaku. Kan. Jadi kita terus masuk pada Kerajaan Negeri Kedah. Okey. Kerajaan Negeri Kedah ni asalnya adalah daripada nampak kat sini Kedah Keturunan
Okey, Parsi. Nampak ni Parsi. Ini je awak kena highlight Parsi je. Maksudnya dekat kerajaan Kedah ni kata kunci pertama, raja dia daripada Parsi. Macam mana boleh daripada Parsi ni datang dekat Kedah? Cuba kita tengok. Okey, Maharaja Derbaraja. Okey, Maharaja Derbaraja ni daripada Parsi ni, dia datang melawat negeri Kedah. Nampak dekat sini, nampak sungai. Ada Sungai Merbok dekat sini, sebab ingat perdagangan adalah aktiviti kegiatan utama ekonomi pada masa dahulu. Sebab sungai digunakan sebagai jalan utama pengangkutan yang mudah bagi memudahkan laluan kapal-kapal pedagang. Okey, jadi awak lihat dekat sini, Maharaja Derbaraja. Bila dia guna perkataan Maharaja Derbaraja, maksudnya dia adalah menggunakan istilah Maharaja kan dalam pentadbiran dia. Okey, jadi tengok dekat sini, dari Parsi datang ke Kedah. Masa dia datang buat lawatan, okey, kita ada Ketua Orang Melayu. Ni nama dia, ada 2 orang Ketua Orang Melayu dekat sini. Nama dia Tun Dermadewa dan Tun Perkasa. Okey, jadi Ketua Orang Melayu, Kedah ni penduduk ni memang ramainya orang Melayu. Jadi Kedah ni dia tidak mempunyai raja. Maksudnya dia tidak ada pemimpin yang mentadbir negerinya. Okey, bila raja luar datang, Ketua Orang Melayu ni, dia telah menghadap Maharaja Derbaraja ni, dan dia berbesar hatilah melantik Maharaja ni sebagai Raja Kedah. Dia hanya mencadangkan dan melantik, tetapi sebagai untuk melantik raja bagi sesebuah kerajaan, dia mesti ada pengiktirafan. Maksud cikgu tadi kan, cikgu dah tanya siapa? Jawapan dia Maharaja Derbaraja. Dari mana? Parsi. Ingat kata kunci. Sebab itu kita belajar sejarah, kita jangan baca je. Kalau kita baca memang kita ngantuk dan lama kita tidur. Okey, catat tadi Maharaja Derbaraja. Lepas tu dia datang sekadar untuk melawat. Okey, akhirnya Ketua Orang Melayu ni mengalu-alukan kedatangan, dan dia melantik. Nampak. Bila dia melantik, maksudnya kita nak isytiharkan Maharaja Derbaraja ni sebagai Raja Kedah. Yang ini cikgu cakap tadi. Dia ada alat pengiktirafan, alat kebesaran. Yang ni. Okey, kata kunci dia alat kebesaran. Okey, alat kebesaran. Okey, alat kebesaran ni melambangkan yang raja itu telah diiktiraf. Diiktiraf ni maksud kita dah declare lah. Kita dah isytiharkan bahawasanya Kedah, raja dia adalah Raja Maharaja Derbaraja. Dan alat kebesaran dia adalah nobat. Nobat. Okey, nobat. Nobat ni adalah alat kebesaran bagi membuktikan dia adalah Raja Kedah yang telah diiktiraf oleh Parsi. Parsi memberi pengiktirafan. Okey, maka kat sini akhirnya bila kita ada raja, kita ada pemerintahan, mesti kena ada pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan sebagai lambang pentadbiran. Okey, awak tengok kat sini, Baginda telah membina. Okey, nampak? Kata kunci yang ketiga seterusnya, pusat kerajaan Sungai Mas. Ni kata kunci. Jadi cerita Kedah ni cerita dia Parsi, Maharaja Derbaraja, okey, orang Melayu mengadap dan melantik, tetapi diberi pengiktirafan oleh Parsi dengan diberikan nobat, alat kebesaran. Okey, lepas tu pusat pemerintahan di Sungai Mas, kan, nampak. Apakah alat kebesaran diraja yang diiktiraf? Jawapan dia apa? Apa jawapan dia tadi agak-agaknya? Apakah nobat. Alat? Pandai, nobat, bagus. So ingat yang itu je. Sejarah ni jangan baca banyak. Ingat, sambil baca awak kena jadi orang gila sikit, bertanya balik pada diri awak. Itu nak belajar sejarah. Memang kena banyak bercakap sorang-sorang. Okey, awak baca, awak tanya, awak jawab. Awak tanya, awak jawab. Kan? Okey, kemudian tengok kat sini pula. Kawasan pemerintahan
Okey, kawasan pemerintahan kerajaan ni telah buka. Ini biasalah, awak dah tahu bila dia dah buka pentadbiran, dia naik tahta biasanya akan berhadapan dengan ancaman daripada pihak luar. Okey, akan berhadapan dengan ancaman pihak luar. Dekat sini nampak Kedah ni akhirnya dibuka. Okey, dia buka penempatan, dia buka pusat pentadbiran, tetapi ni tadi Sungai Mas. Sekarang dia telah berpindah ke kawasan Kota Siputih. Ini sebabnya orang lain pula. Okey, Raja Muda Tunku Ahmad. Okey, Tunku Ahmad telah membuka Kota Siputih. Okey. Kota Siputih ni kalau tak ingat nama Tunku Ahmad Raja Muda pun tak apa. Ingat apa fungsi Kota Siputih? Untuk berhadapan dengan ancaman Siam dan Aceh. Okey, awak kena ingat ya. Kalau dulu mana kawasan perdagangan yang maju memang menjadi rebutan dan tumpuan daripada negara lain. Bila menjadi tumpuan daripada negara lain, jadi dia terpaksa bersedia untuk berpindah dan berhadapan dengan ancaman. Kedah ni dia terima ancaman daripada Siam dan Aceh. Aceh ni awak itu kan dah tengok kan masa bab sebelum ni Johor Riau kita belajar perang segitiga tu, tiga segi tu. Aceh terlibat juga. Kemudian akhirnya lepas dah habis serangan daripada Aceh, tempat Kota Siputih dijadikan sebagai bersemayam. Bersemayam ni bermaksud tempat persinggahan. Persinggahan sementara. Sebab akhirnya Sultan ni dia silih berganti bila dah mangkat, meninggal dia, maka digantikan dengan raja yang lain, waris-warisan dia, jurai keturunan dia. Dan akhirnya daripada Kota Siputih, maka Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II. Yang ini nampaknya panjang nama dia. Sekurang-kurangnya awak tahulah nama Muhammad Jiwa Zainal ni. Sebab dia adalah pemerintah yang paling masyhur. Masyhur ni bermaksud hebat, gemilang, cemerlang. Pentadbiran yang memang terbaiklah pada kerajaan Kedah adalah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin. Ingat memang tak ingatlah sebab panjang kan. Cuma yang kena ingat adalah kata kunci yang seterusnya adalah Alostar. Alostar ni memang kena ingat sebab sampai sekarang Alostar adalah ibu negeri Kedah. Jadi awak tahulah, ibu negeri Kedah ni sebenarnya Sultan Muhammad Jiwa ni lah. Ingat ya Sultan Muhammad Jiwa. Ingat ya Sultan Muhammad Jiwa ni lah yang telah mengasaskan Alostar jadi ibu negeri Kedah. Jadi nota awak kalau dalam bentuk catale tu, awak boleh tulis Sungai Mas, bawah dia Kota Siputih, bawah Kota Siputih adalah Alostar. Jadi ingatlah itu je. Kemudian itu habis dah cerita tentang pemerintahan. Yang ini cerita tentang peta ni. Peta ni kenapa ya Kedah ni memilih Kuala Sungai Merbuk. Kuala Sungai Merbuk ni disebabkan nampak kata kunci Kedah mesti ingat. Ini memang kena ingat. Tak ingat memang kena ingat. Inilah jawapan awak nak goreng ke dalam esei nanti ke struktur ke. Gunung Jerai. Kedah ni dia memang ada gunung Jerai nama dia. Gunung Jerai ni dia puncak dia sangat tinggi. Ni huraian dia lah puncak tertinggi di Kedah. Tak ingat tertinggi pun tak apa. Yang paling penting kata kunci dia menarik kehadiran pedagang. Yang ni biasa cikgu cerita dalam kelas ya. Gunung Jerai ni, gunung ni bila dia tinggi daripada jauh pedagang, dia belayar-belayar, waktu siang dia akan pergi tuju ke arah Gunung Jerai. Bila dia arah dia tuju pada Gunung Jerai itu bermaksud dia dah dia dah menyebabkan tarikannya pedagang ni dia orang kata landmark lah kan, landmark dia untuk dia berhenti dekat situ sebagai tempat persinggahan. Bila tempat persinggahan itu menjadi tumpuan, maka berlakulah kepesatan. Pesat tu maksud majulah aktiviti perdagangan. Itu ayat kita, ayat buku tumpuan pedagang. Tapi tak apa, kalau misal kata masa exam tak sama ayat awak istilah macam dalam buku ni tumpuan pedagang, awak boleh je buat
Okey, menarik kehadiran pedagang menyebabkan ramai pedagang berdagang di situ. Okey, bila disebabkan pedagang, ni biasa awak bintang dekat sini, kat buku teks awak tu, okey bintang, awak tulis kat tu bintang. Okey, ini adalah biasa ya soalan kebat. Kan dia tanya kenapa, mengapa kan, jelaskan ada kat sini. Itu cikgu cakap cikgu akan ajar teknik menjawab tu minggu depan. Minggu ni kita ulang kaji konten dulu. Okey, yang ini sahaja tentang Kedah. Ya, Kedah pertama dia kata kunci dia Gunung Jerai. Gunung Jerai. Okey, kemudian bagaimana ya pemerintahan Kedah ni saling ada raja ataupun sultan disebabkan oleh nampak penggantian pemerintahan, kata kunci jurai keturunan. Jurai keturunan ni maksudnya waris-waris lah. Sebab itu sultan dia kena berkahwin untuk mendapatkan anak lelaki bagi meneruskan warisan. Kalau tak ada anak lelaki, kena juga ada anak perempuan. Nanti kita tengok negeri mana ada raja perempuan. Okey, setakat ni kita habis dah tentang Kedah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya boleh buka mic. Kalau tak faham, boleh terus tanya sebelum kita pergi ke negeri seterusnya. Lepas ni kita nak masuk Kelantan. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, boleh tak? Okey, cikgu macam ada dengar suara. Okey, siapa yang nak bertanya? Ya? Yang ketua orang Melayu tu siapa? Ketua orang Melayu ni maksudnya penduduk dekat Kedah ni lah. Maksudnya dekat Kedah ni dia dah ada pemimpin. Cuma dia tidak ada raja. Tun Dermadewa dan Tun Perkasa, ketua orang Melayu di Kedah. Sebab dia macam ni ya, dia kena ingat macam ni. Untuk setiap negeri yang nak membina kerajaan, dia kena, biasanya rakyat dia memerlukan ketua pemimpin iaitu raja. Dia nak memang keturunan raja sebab macam cikgu maklumkan pada kelas cikgu juga, raja ni dia adalah seseorang yang diiktiraf, seseorang yang berkepimpinan, darah dia mengalir daripada keturunan yang memang berkepimpinan dalam mentadbir sesebuah kerajaan. Kalau rakyat biasa dia boleh mentadbir tetapi dia tidak kuat daripada segi hubungan diplomatik tu. Okey. Jadi ibaratnya macam ni, Kedah ni asalnya memang tidak ada sultan. Memang tak ada raja. Tak ada pun raja datang nak buka kawasan Kedah ni sebagai kerajaan yang mempunyai raja. Sebab itu orang Melayu ni dia menjemput Maharaja Derbaraja ni kebetulan datang melawat Kedah kan, dan orang Melayu tengok macam perwatakan kepimpinan dia menarik hati penduduk orang Melayu, maka dia melantik dan pelantikan itu mendapat pengiktirafan daripada Raja Parsi, maksud dia pada Parsi ni. Faham? Sebab itu bila you kena faham cerita. Sejarah ni jangan hafal. Kita faham cerita, kita tahu flow dia, kita terus lekat ke otak kita, confirm. So jelas ya? Ya, Okey. So kalau macam bab 7 sebelum ni cikgu ada cerita dalam kelas pun, itu daripada Susu Galuh Kesultanan Melayu Melaka. Itu tak apa. Kalau ada permintaan nak tahu cerita lebih detail, boleh je nanti kita set masa untuk kelas ulang kaji lagi minggu depan. Okey? Ini untuk ulang kaji ya. Okey, tak tahu tanya, bagus. Okey. So sekarang ni cuba type kat ruangan chat. Okey. Kerajaan Kedah ni raja dia daripada negara mana? Daripada kerajaan mana? Okey, cuba type dekat ruangan chat. Ya. Parsi. Pandai, Parsi. Dah nampak Parsi. Bagus. Okey, itu yang pertama Parsi awak dah tahu. Apakah alat kebesaran yang melambangkan pengiktirafan? Ya, nobat. Nak jadi raja kena ada alat kebesaran yang sebagai lambang pengiktirafan. Okey, terbaiklah you all. Okey, Susun Galuh. Okey, Sungai Mas. Lepas Sungai Mas apa? Pusat pentadbiran dia? Kota Siputih. Kota Siputih. Lepas Kota Siputih, Alostar. Ya, Alostar. Okey, cukup. Nampak. Apa fungsi Kota Siputih? Menghadapi ancaman daripada Siam dan Aceh. Okey, kata lain dia, boleh cakap Kota Siputih sebagai benteng pertahanan kerajaan Kedah pun tak apa. Benteng pertahanan sebabnya menghadapi ancaman. So dapat menghalang dia daripada ancaman Siam dan
Aceh. Maksudnya bila kita ada pusat pentadbiran, negara luar dia nak serang pun dia berfikir, oh dia ada pusat pemerintahan yang kuat. Okey, kalau Malaysia, cikgu bagi contoh, dekat mana kawasan pusat kerajaan Malaysia? Putrajaya. Kita ada Putrajaya, pandai. Okey, cikgu, lepas tu Kota Siputih jadi tempat bersemayam. Ya, betul. Kalau soalan, betul dia ni ikhlas. Kalau soalan yang pertama, kena tahu tujuan ancaman. Selepas itu baru tempat bersemayam. Bersemayam ni bermaksud berehat. Ya, maksud tempat persinggahan. Sebabnya lepas tu dia tak duduk kat situ dah. Dia dah duduk dekat Alor-Star. Bila dah tukar kepada Alor-Star, Kota Siputih tu masih lagi ada, bezanya dijadikan tempat persinggahan Sultan. Okey, Gunung Jerai. Gunung Jerai sebelum kita pergi pada Kelantan. Gunung Jerai ni tarikan kepada siapa? Satu. Pedagang. Bagus, pedagang. Sebab pada waktu siang daripada jauh dia nampak gunung tu tinggi. Kalau waktu malam, pedagang dia tak nampak apa-apa, gelap. Dia hanya berpandukan arah bulan. Tapi kalau arah bulan tu untuk melihat pada arah angin kan. Okey, tapi apakah landmark ya untuk pedagang ni mencari tempat yang selamat? So dia akan lihat pada rumah api. Rumah api yang terletak pada Gunung Jerai itu daripada jauh cahaya itu adalah ibaratnya sebagai sumber rujukan panduan. Jadi Gunung Jerai ni boleh juga dijadikan sebagai panduan kepada pedagang-pedagang. Nampak? Okey. So jelas Kedah. Boleh pergi cikgu pergi pada Kelantan? Boleh cikgu. Okey, good. Okey. Alright, good. So clear Clear. Cikgu nak you all faham. Tak nak hafal, faham. Clear. Okey, Kelantan pula. Kelantan ni pun sama. Ya, dia tidak ada juga raja. Yang raja maksud cikgu keturunan raja memang tak ada duduk kat Kelantan ni. Okey, mana datangnya Kelantan ni? Daripada kerajaan Patani. Nampak kat sini Patani. Okey, sebenarnya Kelantan ni asal dia ni adalah sebuah kerajaan yang bergabung dengan kerajaan Patani. Maksudnya dia ni bekerjasamalah Kelantan dengan Patani ni saling bekerjasama. Okey, cumanya Kelantan ni nampak kat sini pengasas kerajaan Kelantan merupakan hasil dari penyatuan dua wilayah. Okey, dua wilayah ni mula-mula kita tengok Kelantan dekat sini asalnya adalah sebahagian. Sebab itu cikgu cakap Kelantan, awak nampak kat peta ni dekat gambar ni Patani, sini Kelantan. Dia bersebelahan, kuning dan pink. Nampak? Kuning dan pink. Jadi tanah Kelantan tu adalah dua bahagian. Separuh Patani, separuh Kelantan. Itu maksud dia dua wilayah. Okey. Kemudian itu maksudnya dua gabungan kerajaan. Okey, kemudian Kelantan ni sebahagian daripada negara Patani besar. Ni maksudnya ada Patani besar lah. Okey, so dekat sini kata kunci dia sebahagian daripada Patani besar. Ingat je kata kunci Patani pun tak apa. Patani pun cukup. Okey, siapa yang asaskan kerajaan sebelah Patani ni? Okey, Raja Sakti I. Ni nama dia. Yang ni Raja Sakti I. Yang tadi tu Maharaja Derbaraja. Kan? Okey, bila sebut raja-raja ni bermaksud mereka masih lagi mengamalkan agama Hindu. Sebab dia tak guna sultan, dia guna Hindu ni istilah raja. Okey, kemudian kemakatan. Bila mangkat maksudnya meninggal dunia lah ya. Okey, Raja Bahar ni maksudnya keturunan yang terakhir dia ni. Okey, Raja Bahar mangkat, pemerintahan terakhir tu Raja Bahar mangkat menyebabkan Kelantan ni terpecah dua. Asalnya memang dah dua dah kan. Dia ada Kelantan Barat, Kelantan Timur. Inilah Kelantan Barat, ni Kelantan Barat, pink, Kelantan Timur. Okey, kuning. Jadi bila asalnya dia dah bersatu. Okey, tapi bila Raja Bahar ni mangkat, dia terpecah dua balik. Kelantan berpecah kepada dua wilayah. Okey, dia berpecah kepada dua wilayah. Satu Kelantan Barat. Okey, kota pentadbiran dekat Kota Kubang Labu. Kota Kubang Labu. Dan satu lagi pecah pula dekat Kota Pangkalan Datu. Nampak Kota Pangkalan Datu dekat sini timur, dekat belah barat Kota Kubang Batu. Okey.
Jadi bila berlaku perpecahan dua kerajaan ni menyebabkan sukar kita nak memerintah. Ialah dah jadi dua belah pihak, dua puak. Jadi nak buat kesatuan Kelantan tu sukar. Okey, susah. Okey. Jadi yang ni kena ingat. Kalau Kelantan, yang pertama kita kena ingat Patani. Yang kedua kita kena ingat Raja Patani lah. Kalau tak ingat pun siapa nama raja tu, awak tulislah. Ya, Raja dari Patani. Macam tu kan, Raja dari Patani. Tak ingat tu nama Raja Bahar. Janji ada perkataan Patani. Perkataan Patani tu memberi markah ya, untuk menunjukkan pengasas daripada Kelantan ni Patani. Okey, tetapi bila terpecah dua, Long Yunus. Okey, Long Yunus ni ketua putera yang memerintah di kota Kubang Labu di Kelantan Barat ni, dia telah berjaya menyatukan wilayah ni menjadi satu. Jadi cerita untuk Kelantan ni kiranya hero lah. Hero watak utama dekat Kelantan ni adalah Long Yunus. Jadi aku kena ingat Long Yunus Kelantan. Kan? Dia ni siapa? Putera pemerintah di kota Kubang Labu. Okey, untuk makluman awak, walaupun kerajaan Patani ni asal daripada Patani, bila telah memerintah Kelantan, sudah pastinya berlaku perkahwinan kan? Perkahwinan ada anak, maksud dia dah menetap dekat Kelantan, maka sebab itu kita dah ada Long Yunus. Ya, putera pemerintah. Okey, putera pemerintah tempatan, nampak? Pemerintah tempatan maksudnya memang daripada Kelantan, bukan daripada Patani lah, bukan kita bawa daripada Patani. Memang dah berada dekat Kelantan, itu maksud dia. Jangan pening pula. Sebab tadi kata tak ada raja, kan? Sekarang ni macam boleh dapat putera pula. Sebab berlakunya peralihan warisan-warisan susul galur raja tu lah. Kan, bila dah mangkat ganti orang lain, kan. Okey, jadi Long Yunus ni akhirnya berjaya menyatukan, ni kata kunci dia, menyatukan kedua-dua wilayah. Okey, bila dia berjaya menyatukan, memang kerajaan negara lain dia respect. Kenapa saya cakap kerajaan negara lain? Sebab Kelantan dengan Terengganu bukan satu negara, dia negara yang berbeza kan. Sebelum merdeka dia adalah negara yang berasingan. Okey, jadi tengok dekat sini, ni cerita tentang Kelantan. Long Yunus ni dia mendapat pengiktirafan, nampak? Pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Negara jiran dia. Okay, negara jiran dia memang mengiktiraf. Memang diiktiraf, dia kata Long Yunus ni memang layak sebagai pemerintah. Jadi baginda ni automatik mendapat gelaran yang di-Pertuan Kelantan. Yang di-Pertuan Kelantan. Maksudnya dia lah ketua negara yang baru bagi Kelantan sebab berjaya menggabungkan kedua-dua Kelantan Timur dan Kelantan Barat. Okay, yang bagus ni Long Yunus ni awak kena ingat ni Masjid Kampung Laut. Maksudnya kalau tak ingat Kampung Laut pun awak ingat. Okay, Long Yunus ni apa kelebihan ya dalam pentadbiran dia telah berjaya membina masjid. Masjid ni adalah sebagai simbol pentadbiran negeri, pentadbiran Islam lah, maksudnya simbol pentadbiran Islam. Okey, sebab masjid ni menunjukkan pada ketika ini kawasan Kelantan telah memeluk agama Islam. Jadi masjid ni adalah simbol pentadbiran, simbol perpaduan rakyat. Kan, sebab masjid ni adalah tempat berkumpulnya semua rakyat solat berjemaah, maksudnya solat bersama-sama. Okey, melambangkan pentadbiran Islam di Kelantan. Cumanya Kelantan ni, okey, bila Long Yunus, lepas tu Long Yunus dah mangkat, ganti pula dengan Sultan Muhammad II. Okey, Sultan Muhammad II ni adalah orang yang paling masyhur dalam pentadbiran Kelantan. Okey, kalau yang tadi tu kita tengok Kedah, Sultan Muhammad Jiwa. Awak tambahlah satu nama, awak tambah ya, Sultan Muhammad Jiwa. Kalau jiwa ni Kedah. Jiwa ni Kedah. Okey, kalau yang Kelantan, dia hanya Sultan Muhammad II. Dia adalah pemerintahan yang masyhur. Okey, pemerintahan masyhur ni maksudnya yang gemilang lah, cemerlang pada ketika itu.
Okey, dan dia jugalah pada sampai hari ini Kota Baru adalah sebagai Kota Baru adalah sebagai ibu negeri Kelantan, okey, sebagai pusat pemerintahan. Okey, kemudian Kelantan ni disebabkan dia kata kunci dia simbol Islam, maka dia telah menguatkuasakan undang-undang syarak. Undang-undang syarak ni maksudnya undang-undang berlandaskan Islam. Agama Islam kan ada undang-undang dia. So dia akan menggunakan undang-undang Islam ni, undang-undang syarak ni sebagai lambang pemerintahan. Okey, jadi dekat situ menunjukkan negara dia aman. Jadi kalau awak dalam soalan kebat dia akan tanya bagaimanakah Kelantan menyebabkan negerinya aman dan makmur. Jadi jawapan dia ialah menguatkuasakan undang-undang syarak. Undang-undang syarak. Okey. Dan juga sama je Kelantan macam dekat Kedah tadi, perdagangan adalah merupakan faktor aktiviti utama. Memang zaman tu senang je, semua cerita tentang perdagangan je. Jadi senang. Aktiviti negeri Kelantan adalah perdagangan. Okey, dan kata kunci dia tadi, hero dia tadi Long Yunus. Long Yunus adalah sampai sekarang keturunan yang memerintah Kelantan adalah keturunan Long Yunus. Kan? Sultan Muhammad tu kan. Okey, adalah keturunan Long Yunus. Cumanya dekat Kelantan dia ada dua raja perempuan. Dua raja perempuan, iaitu yang pertama kita ada Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang ni dan juga Puteri Saadong. Ada dua raja perempuan. Cumanya Cik Siti Wan Kembang ni, cuba tengok, ini adalah maksudnya hebatlah raja perempuan ni. Walaupun dia perempuan, dia seorang raja yang hebat. Dia berjaya ya memerintah Kelantan dengan menggunakan wang emas. Nampak wang emas. Cuba tengok dekat wang emas ni gambar apa. Wang emas ni adalah gambar kijang. Gambar kijang bermaksud apa? Kijang adalah binatang kesayangan. Nampak. Kenapa dia pilih kijang dekat duit shilling emas dia? Sebab itu adalah binatang kesayangan dia. Jadi Kelantan ni dia menggunakan lambang kijang ni sebagai simbol pemerintahan kerajaan Kelantan. Itu ya cerita. Okey, jadi cerita Cik Siti Wan Kembang kijang. Ingat je, kalau kijang duit emas ni adalah Cik Siti Wan Kembang. Okey, tapi kalau Puteri Saadong, Puteri Saadong ni cerita dia telah ditawan dan dibawa ke Siam. Ni yang tak bestnya kan, maksud dia ditangkap lah. Okey, dia ditawan tu maksud dia telah ditangkap, berjaya ditangkap dan akhirnya dia telah dibawa ke Siam. Okey, Siam. Ni Siam. Okey, ditawan dan dibawa. Okey, kenapa dia ditawan? Kenapa dia dibawa ke sana? Sebab pada ketika ini semua negara kerajaan-kerajaan dia akan cuba bersaing. Bila dia cuba bersaing, maka berlakulah peperangan. Kan? Jadi untuk menawan kerajaan Kelantan ni, dia telah pernah ditawan dan dibawa ke Siam. Maksudnya Puteri Saadong telah berjayalah ditawan oleh kerajaan Siam. Okey, itu sahaja cerita tentang Kelantan. Jadi cerita Kelantan ni pertama Patani, ya, daripada Patani. Okey, kemudian bila pemerintahan yang terakhir tu Raja Bahar mangkat, asalnya dia gabungan dua. Bila Raja Bahar ni mangkat, pecah balik dua. Pecah balik dua, kemudian Long Yunus, ingat kata kunci tadi, Long Yunus yang menyatukan balik. Dia menyatukan balik. Lepas tu bila dia menyatu, dia adalah pemimpin yang hebat, maka Sultan Terengganu yang beri pengiktirafan bahawa Long Yunus lah pemerintah Kelantan yang baru. Dan sampai sekarang keturunan Long Yunus adalah pemerintah kerajaan Kelantan. Itu sahaja cerita tentang Kelantan. Dan Kelantan ni awak ingat, atas tak ada cerita kan dekat mana. Okey, dia ada tadi kat sini Kota Galoh. Kota Galoh yang pertama dekat Kota Galoh. Lepas Kota Galoh akhirnya terus pergi ke Kota Baru, lagi senang. Nampak. Kota Galoh, Kota Baru. Kota Galoh, Kota Baru. Itu saja perubahan pusat pentadbiran.
Okey, Kelantan ni memang simple, mudah. Cuma cikgu nak tanya balik, ada berapakah pembahagian wilayah dalam kerajaan Kelantan? Cuba tulis nombor dekat ruangan chat. Ada berapakah wilayah bagi kerajaan Kelantan? Ada berapa? Ya, ada 2. Bagus ya Mutmainah. Bagus. Penuh. Bagus, ada 2. Asalnya 2, akhirnya bergabung. Bila mangkat pecah balik, lepas tu bergabung. Itu je cerita dia. 12 Iman. Alah, budak baru janganlah kan. Ya, 2 ya. Okey, bagus Nur Iman. Okey, jadi ingat ya. Gabung, mula-mula bergabung, pecah, kan. Lepas tu bergabung balik. Itu je cerita tentang Kelantan, dan kedua-dua yang kita dah belajar sekarang ni, Kedah yang masyhur Sultan Muhammad Jiwa. Ingatlah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin tu panjang. Buatlah Sultan Muhammad Jiwa, Kedah, Jiwa tu Kedah, Sultan Muhammad II Kelantan. Itu adalah pemerintahan yang masyhur. Kedah dia tak ada cerita tentang undang-undang, tapi Kelantan dia cerita tentang undang-undang Islam sebab awak ingat Long Yunus telah membina masjid. Senang ceritalah macam pilihan raya baru ni pun kan, Kelantan memang yang menang adalah PAS kan, Parti Islam. Memang sebab dia kuat je, simbol Islam tu masih lagi kekal sehingga kini kan. Okey, cuba kita tengok Negeri Sembilan. Nak tanya siapa tu negara petani besar? Okey, negara petani besar ni dekat sini. Ni kerajaan petani ni. Kerajaan petani ni kawasan Thailand. Ya. Okey, ada yang show Raisen. Okey, Raisen nak tanya soalan ke? Boleh je tanya-tanya. Cikgu, Ya. yang Kelantan ni siapa dia punya pengasas? Long Yunus ke Raja Sakti I? Oh kan, ni Raja Sakti I. Okey cikgu. Itu pengasas dia, Raja Sakti I ni Kelantan. Okey, petani besar yang diasaskan oleh Raja Sakti I. Raja Sakti I. Okey, nanti bila keturunan-keturunan petani besar ni dah mangkat, barulah dia beralih kepada pemerintahan Kelantan, iaitu putera dia Long Yunus. Itu yang sekarang. Asal dia daripada petani besar. Petani besar tu kawasan ni kawasan Thailand ni. Singkora, petani. Okey, jelas ya? So, sebab itu Kelantan ni dia banyaklah kan, ada orang pandai cakap Siam, sebab dia telah ditawan oleh Siam. Dia dah sempadan dengan Thailand. Kan. Okey, jadi ada apa-apa lagi soalan nak tanya tentang Kelantan? Okey. Kan sampai sekarang kan pemerintah dari keturunan Long Yunus, kalau semua tiba-tiba semua keturunan dia macam mangkat ke apa semua, apa jadi lepas tu? Okey, yang itu kena melihat pada jurang keturunan dia, Daniel Ikhlas, jurang keturunan. Sebab macam sekarang kita dalam pemerintahan raja berperlembagaan, dia lain sikit macam dulu. Kalau dulu dia belum lagi merdeka, mereka berasaskan pada jurang keturunan lah. Sama juga macam sekarang, jurang keturunan raja-raja. Dia tak semestinya keturunan raja tu kan ada saudara mara, ada pakcik, ada anak saudara, macam tu. Okey, dia ni ikhlas. Okey, faham ya? Okey, jadi kalau sekarang dia macam tak ada isu untuk waris keturunan sebab dia dah semakin banyak dia punya keturunan jurai, keturunan raja ni. Kalau misal kata tak ada waris langsung, kita itu merujuk kepada Perlembagaan Raja Perlembagaan Malaysia. Okey. So kita, ya. Ada lagi satu soalan. Kalau biasanya kalau negeri ni, dia orang punya pemerintah semua lelaki. Macam mana Kelantan dapat 2 pemerintah perempuan? Okey, legenda pemerintah raja perempuan ni kemungkinan pada ketika itu tidak ada waris lelaki yang layak untuk memerintah. Okey, boleh. Okey, ada lagi apa-apa soalan sebelum cikgu bergerak ke Negeri Sembilan?
Tak ada Negeri Sembilan ni paling simple. Okey, Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan ni pun sama. Okey, Negeri Sembilan kata kunci dia adalah daripada masyarakat Minangkabau. Ni Minangkabau. Minangkabau ni asal usulnya adalah daripada Sumatera. Sumatera ni kawasan Indonesia lah ni. Dekat sini. Okey, ni Negeri Sembilan. Ni kawasan Sumatera, Minangkabau, daripada Siak. Sebab dulu orang memang suka berhijrah. Okey, sebab itu penduduk Melayu ni, orang Melayu dekat Malaysia ni pun sekarang ni pun kebanyakannya adalah bercampur-campur daripada kerajaan-kerajaan alam Melayu. Okey, jadi daripada Sumatera ni, Minangkabau ni kalau tengok dekat peta, daripada peta ni dia akan bergerak, berhijrah ke Negeri Sembilan. Jadi orang Minangkabau ni, masyarakat Minangkabau daripada Sumatera ni pergi berhijrah ke Negeri Sembilan. Maka lama kelamaan rakyat dekat Negeri Sembilan ni kebanyakannya berasal daripada Sumatera. Nampak? Okey, jadi pengasas Negeri Sembilan ni, Negeri Sembilan telah membawa kepada ni Raja Melewah. Raja Melewah ni adalah raja pengasasan untuk Negeri Sembilan. Asalnya Negeri Sembilan ni merupakan naungan. Naungan ni maksudnya di bawah pemerintahan Johor Riau lah. Maksudnya di bawah naungan. Okey, naungan ni bukan jajahan. Naungan ni di bawah jagaan jugalah, perlindungan oleh Johor Riau. Okey, tapi dia bukanlah pemerintahan hak milik mutlak Johor Riau. Sebab itu dia tidak dilantik oleh Sultan daripada Johor Riau. Okey, jadi semasa untuk memilih Sultan Raja Negeri Sembilan ni, maka penduduk yang ramai dekat situ adalah Minangkabau. Jadi untuk memilih Sultan ataupun Raja pengasas kerajaan Negeri Sembilan ni, maka Raja Melewah telah dipilih sebagai pengasas kerajaan Negeri Sembilan yang berasal daripada Sumatera. Itu je, simple je. Sebab Raja Minangkabau ni dia bersetuju. Jadi bila masyarakat Minangkabau dekat Negeri Sembilan yang ramai ni, dia macam melantik mencadangkan melantik Raja Melewah daripada Sumatera ni sebagai pemerintah Negeri Sembilan, maka Raja Minangkabau dekat Minangkabau ni bersetuju. Nampak kat sini Raja Minangkabau bersetuju mengutuskan Raja Melewah sebagai pemerintah. Maksudnya kita nak jadi raja pun kita kena mohon. Kita dah jemput, kita mohon, maka dia disetujulah Raja. Tepilah. Anak cikgu pula datang. Dia telah bersetuju untuk memerintah kawasan Negeri Sembilan. Maksud dia dia setuju mengiktiraf. Comel lah. Memanglah anak cikgu tu lah seorang je, main seorang. Dia telah memutuskan Raja Melewah sebagai pemerintah Negeri Sembilan. Nampak? Pemerintah di Negeri Sembilan. Kalau untuk cerita Negeri Sembilan, dia tak banyak. Dia banyak menceritakan tentang pembahagian kawasan. Sebab dekat sini yang 4 penghulu luak. 4 penghulu luak ni maksud ada 4 orang ketua kampung. Tapi ketua kampung ni kecil, penghulu ni besar sikit. Daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau menghantar utusan. Nampak? Dia menjemput anak raja. Sebab itu kita yang jemput raja luar datang ke Negeri Sembilan tu. Bila kita jemput, kita kena mohon. Itu flow dan prosedur raja tu, nak memohon raja tu. Jadi 4 penghulu ni, so tak apalah kalau tak ingatlah nama-nama penghulu-penghulu ni, maksudnya 4 penghulu menjemput anak Raja Minangkabau ni untuk jadi Raja Negeri Sembilan. Orangnya siapa? Raja Melewah. Sebab itu cerita dia asal dia tentang Raja Melewah je pada awal sampai habis. Nampak? Raja Melewah akhirnya jadilah Sultan dekat situ dan dia telah berpusat di Seri Menanti. Nampak? Kenapa Seri Menanti cikgu tekankan? Sebab Seri Menanti ni ada 2. Satu, pusat kerajaan dia.
Yang kedua gelaran. Nampak gelaran Yang Tuan Seri menanti. Yang Tuan Seri menanti. Tadi cikgu dah ceritakan Negeri Sembilan di bawah naungan Kesultanan Johor Riau. Nampak Kesultanan Johor Riau. Naungan ni bermaksud dia mendapat perlindungan, jagaan, bantuan, ketenteraan. Maksud Negeri Sembilan dilindungi oleh Johor Riau. Okey, jadi bila masyarakat Negeri Sembilan ni dia memohon Raja Melewar ni jadi raja dan dia telah didapat pengiktirafan kebenaran daripada Raja Minangkabau sendiri bersetuju dan akhirnya dia telah diiktiraf. Maksudnya pengiktirafan itu disahkan oleh Johor Riau dengan gelaran Yang Tuan Seri menanti. Kenapa tadi cikgu cakap si menanti wajib awak kena ingat untuk Negeri Sembilan? Sebab pertama pusat kerajaan, yang kedua memang nama gelaran. Nama gelaran itu penting untuk dapat markah tambahan. Kan? Okey, untuk markah tambahan tu adalah tentang gelaran. Okey, jadi kita ulang balik. Kita ulang balik. So, soalan cikgu, masyarakat Negeri Sembilan datangnya daripada kawasan mana? Minangkabau. Nampak? Minangkabau. Ingat Minangkabau. Lepas tu dia menjemput Raja apa? Raja Melewar. Nampak M kan? Minangkabau M. Melewar. Nampak? Minangkabau Melewar. So ingat, cara nak mengingat tu senang. Minangkabau Melewar. M tadi juga seri apa? Menanti. So Negeri Sembilan ingat 3 M. Minangkabau, Melewar, menanti. Seri menanti. Kan? Jadi dah tahu itu je cerita dia. Senang je. Kalau nak tahu pengiktirafan dia oleh siapa? Johor Riau. Kenapa? Sebab Johor Riau adalah naungan asal untuk Kerajaan Negeri Sembilan. Kan? Betul dengan riaknya. Habis dah kita kan tentang Negeri Sembilan. Okey, cuma dekat sini siapa yang hebat? Siapa yang masyhur? Okey, Yang Tuan Antah. Okey, Yang Tuan Antah ni adalah pemerintah selepas Raja Melewar tu lah. Okey, dia adalah yang paling masyhur. Bezalah dengan yang tadi. Yang tadi kita guna 2 sultan. Kalau Kedah, Sultan Muhammad Jiwa. Kalau Kelantan, Sultan Muhammad sahaja. Kalau Negeri Sembilan yang masyhur adalah Yang Tuan Antah. Ingat? Okey, senang je. Okey, tak ada apa pun cerita tentang Yang Tuan Antah. Cuma Yang Tuan Antah ni seorang yang hebat. Yang ni senang, kebat yang biasa menjamin keamanan, kata kunci dia keamanan. Yang kedua, dapat menstabilkan pemerintahan. Okey, dan yang paling penting nampak, yang ni cikgu dah cerita daripada tadi. Ingat, kata kunci senang nak ingat, awak mesti masukkan perdagangan untuk ketiga-tiga negeri. Okay, berjaya memperluaskan perdagangan, berjaya meningkatkan perdagangan. Tak kisahlah janji, kata kunci dia perdagangan. Itulah aktiviti yang dilakukan oleh ketiga-tiga negeri setakat ini. Okay, cuma dekat sini awak tengok, okay, tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Lenggang. Okay, Yang Tuan Lenggang ni. Maksudnya dia sejak yang pertama tadi Yang Tuan Seri Menanti, dia menggunakan gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Okay, lepas tu terus dia menggunakan gelaran-gelaran Yang Tuan dalam dia punya pemerintahan. Okay, jadi tadi kita ada Yang Tuan Seri Menanti. Awak tengok kat sini Yang Tuan Seri Menanti. Lepas Yang Tuan Seri Menanti awak susun Yang Tuan Antah. Kemudian Yang Tuan Lenggang. Itu yang terakhir. Okay, pertabalan Yang Tuan Radin. Nampak? Yang terakhir tadi tu kan Yang Tuan Radin. Tapi sebenarnya tak ingat pun tak apa, tak perlu pun nak ingat Yang Tuan ni. Cumanya tahu bagaimana flow cerita dia, Minangkabau, Raja Melewar, kemudian memohon dengan Raja Minangkabau bersetuju, maka pengiktirafan oleh Kesultanan Johor Riau. Itu je. Itu paling utama yang awak kena ingat. Okay, yang lain ni tak apa pun. Sebab ini hanya cerita tentang susul galur jurai keturunan Minangkabau ni. Okay, dan yang terakhir, waris pemerintah tempatan keturunan Yang Tuan Radin. Okay, maksudnya Yang Tuan ni kekal untuk kawasan-kawasan yang 4 tadi tu. Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Ini je orang-orang yang boleh memerintah.
Dekat sini. Sebab apa? Orang-orang inilah yang hari tu telah berjumpa. Ni nampak. Berjumpa dengan raja. Nampak orang yang sama. Okey, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Dia yang menjemput raja tu. Dan jadi pemerintahan itu dia lebih kepada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Okey. Jadi Seri Menanti ni sampai sekarang ada istana Seri Menanti ni sampai sekarang masih lagi ada sebagai istana di Seremban. Maksud istana hinggap. Istana hinggap ni maksudnya tempat persinggahan lah. Ini pengetahuan je lah, ni tak ada masalah apalah, sama juga macam tadi juga. Ya, dia adalah tempat persinggahan ya untuk sultan-sultan yang datang ke Negeri Sembilan. Okey. Cuba tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Okey, nampak peta ini menunjukkan 9 daerah. Okey, Seri Menanti ni dekat tengah-tengah. Seri Menanti ni adalah pusat bagi kerajaan Negeri Sembilan. Sebab dia memang betul-betul tengah berpusat. Kenapa dia panggil negeri? Negeri ni merujuk kepada daerah. Okey, daerah ada 9. Sebab itu nama dia Negeri Sembilan. Kalau lah daerah tu ada 10, 11, sampai sekarang agaknya Negeri Sembilan jadi Negeri 11, Negeri 10. Jadi kenapa? Sebab dia berdasarkan bilangan daerah pada kerajaan Negeri Sembilan. Okey, itu sahaja cerita tentang Negeri Sembilan. Okey, so yang terakhir kita tengok Perlis. Okey, Perlis. Okey, Perlis ni Perlis ni asal dia adalah pengaruh daripada Kedah dan Siam. Memang ikutkan Perlis ni dia sub daripada Kedah dan Siam. Okey, pengaruh Kedah dan Siam. Okey, siapa pengasas untuk kerajaan Perlis? Tadi cikgu dah tanyakan siapa pengasas, kita kena tahu pengasas. Okey, pelantikan. Okey ni Syed Hussein Jamaludin. Okey, Syed Hussein Jamaludin ni adalah pengasas bagi kerajaan Perlis. Okey, macam mana nak tahu Perlis ni sebenarnya bahagian pada mana? Okey, asal Perlis ni adalah daripada Kedah. Dia adalah sebahagian daripada Kedah. Okey, Kedah ni pula dia biasanya dia di bawah naungan Siam. Sebab tu ada banyak bunga-bunga emas yang kena bagi kepada Siam. Okay, ingat Perlis sebahagian daripada Kedah. Okey, kemudian ya Sultan Kedah iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Kan telah menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Bermaksud kalau Perlis ni senang, Perlis ni adalah pengaruh daripada Kedah dan Siam. Okey, ingat ya kata kunci dia Kedah dan Siam. Okey, Sultan Kedah, Sultan Muhyiddin Mansur Shah, ni nama dia panjang, Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Maksudnya dalam Perlis ni sebahagian daripada Kedah, tapi Kedah ni dia iktiraf Perlis ni sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Perlis ni sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Bagi gabungan-gabungan ni lah kan pengaruh Kedah tadi. Okey, kemudian Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Ni banyak nama nak kena ingat kan. Tak apa, awak ingat ni je. Okey, Perlis. Kemudian awak ingat Kota Sena. Biasanya kita tak ingat sangat nama-nama sultan ni. Okey, ingat nama kawasan ni. Okey, Kota Sena sebagai perkembangan Bandar Kanga. Maksudnya sebuah kerajaan, cikgu cakap dia mesti ada pusat pentadbiran sebagai perkembangan pemerintahan. Kan, jadi Kota Sena sebagai perkembangan Bandar Kanga. Sekarang ni Kanga ni kan kawasan ibu negeri Perlis. Okey. Kemudian awak tengok Sultan Diauddin Mukarram Shah I mengasaskan Kota Kayang. Kota Kayang pula. Okey, setiap pemerintahan berbeza, bertukar pusat pemerintahan. Maksudnya dekat sini cikgu dah highlight. Untuk Perlis, pengasas dia Syed Hussein Jamaludin. Okey, itu pertama. Yang kedua, Perlis ni sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kedah. Okey, yang kedua, Kedah ni telah bina juga Kota Sena. Kota Sena ni dekat Kedah. Ya, sebagai
asas, maksudnya permulaan perkembangan Bandar Kangar. Sebab Kedah dengan Perlis ni negeri dia memang sebelah-sebelah, memang berdekatan sebelah-sebelah je. Cumanya Kedah besar sikit daripada Perlis. Okey, kemudian sultan yang seterusnya dia bangun pula Kota Kayang. Kan banyak kan nak ingatkan, tak apa. Tak perlu nak ingat sangat, cuma cikgu nak awak, at least awak pernah dengar perkataan-perkataan ni. Sebab kalau keluar soalan objektif, memang pernah dengar ni adalah di bawah negeri Perlis. Kan bila dia dah meninggal, dimakamkan di Kota Kayang. Okey, akhirnya Kota Kayang 2 dibangunkan oleh Raja Muda. Dekat sini jadi dekat Perlis ni dia banyak ceritakan tentang perpindahan pusat pemerintahan saja. Dia tak ada cerita pun siapa yang serang, negara mana yang serang, dia tak ada. Dia tak ada cerita tentang ancaman, tidak ada cerita tentang peperangan. Dia hanya menceritakan tentang perubahan pusat pentadbiran. Okay, ada sesiapa nak bertanya? Cikgu dengar macam ada bunyi. Tak ada Okay, jadi dekat sini Sultan Diyaudin Mukarram Shah II. Okay, yang ini membangunkan Kota Kayang 2. Ni tak ada apalah. Ini pun so banyak nama kota saja untuk Perlis. Untuk Perlis. Okay, nampak ni macam ni. Ni Kedah, ni Perlis, Kubang Pasu ni pun bawah Kedah juga. Ni Siam. Nampak Siam. Siam dekat dengan Kedah. Sebab itu Siam ni dia memang akan attack serang dekat Kedah dengan Perlis. Okay, ini adalah 4 kawasan di bawah naungan Siam. Okay, ni peta menunjukkan negeri naungan Siam. Naungan ni bermaksud semua kawasan ni dia kena hantar bunga emas ni dekat Siam sebagai lambang naungan supaya mendapat bantuan ketenteraan dan perlindungan daripada Siam. Nampak? Pengaruh Siam. Ya, pengaruh Siam menyebabkan Kedah dipecahkan kepada 4 unit. Sebab itu cerita asal ni, Perlis ni asalnya di bawah Kedah. Dia maksud dia satu kumpulan sebahagian daripada Kedah. Okey, sebahagian daripada Kedah. Bila Siam ni masuk pengaruh Siam, tadi atas cerita pasal kota kan, dekat bawah ni pun nampak pengaruh Siam. Disebabkan oleh pengaruh Siam menyebabkan Kedah ni semua ni asal ni Kedah ni. Okey, akhirnya Kedah ni dipecahkan kepada 4. Akhirnya Perlis pun terkeluar daripada Kedah, Kubang Pasu dan Kedah sendiri. Maksud Kedah, Kubang Pasu, Perlis, Setul. Asal ni semua ni adalah Kedah. Okay, tapi bila Siam ni berjaya memperluaskan pengaruh dia dekat kawasan Kedah, maka terpecahlah 4 bahagian. Okay, dan Perlis ditadbir. Inilah cikgu cakap tadi ni. Daripada atas tadi kan kita nampak siapa pengasas Perlis. Pengasas Perlis adalah Syed Hussein Jamalullah. Okay, siapa yang memberi pengiktirafan kepada Syed Hussein ni? Siam lah yang telah mengiktiraf Syed Hussein ni sebagai pemerintah dekat Perlis. Dengan gelaran dia, terbelit-belit lidah awak nak sebut nanti. Okay, Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Nampak? So, kita dah tahu Kedah Perlis ni siapa yang bagi pengiktirafan? Siam. Okey, asalnya Perlis ni di bawah Kedah. Nampak? Sebab itu daripada asal kita nampak Kedah pun ada cerita, Siam pun ada cerita dekat Perlis. Sebab asalnya Perlis ni memang di bawah Kedah. Tapi bila Siam ni datang berjaya Siam ni datang, maka Kedah terpecahlah kepada 4. Inilah 4 tadi. Setul, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah. Tapi Perlis, kita cerita pasal Perlis. Perlis itu sendiri ada sultan dia. Okay, iaitu di bawah pemerintahan Syed Hussein Jamalullah. Siapa yang bagi pengiktirafan? Siam. Syed, Siam. Ingat ada S kan. So ingat kata kunci Perlis daripada S. Siam, Syed Hussein Jamalullah. Okay, tapi gelaran ni panjang. Okay, Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Biasanya ni tak adalah ditanya. Kalau ditanya pun mungkin dalam soalan objektif. Kan? Okay, habis dah dekat situ cerita tentang Perlis. Okay. Cuma masa pelantikan Syed Hussein sorry, ada nak tanya? Tak ada. Okay.
masa Said Husin ni jadi Sultan Raja Perlis ni, keturunan Jamalullah yang bergelar Said. Nampak dia menggunakan gelaran bergelar Said ni di meminta Perlis sehingga kini gelaran Raja Perlis. Maksudnya Sultan Perlis sekarang ni, Raja Perlis sekarang ni adalah berketurunan daripada Jamalullah yang bergelar Said. Said ni maksudnya ketua-ketua lah pemerintah-pemerintah. Okey. Kenapa bukan Sultan, cikgu? Sebab masa ni kita belum lagi secara officialnya pengaruh Islam. Nampak? Pengaruh Islam. Sebab dia raja pengaruh Hindu. Penggunaan istilah raja tu adalah pengaruh Hindu. Sultan tu selepas pengaruh Islam. Sebenarnya sama je. Gelaran tu je berbeza disebabkan oleh pentadbiran dia. Penggunaan daripada istilah tersebut. Jadi Abang Amar jangan risau kenapa bukan Sultan ya. Tak apa, Raja Perlis. Raja Perlis kan. Lagi satu dia adalah di bawah Siam. Jadi memang pemerintahan pentadbiran tu dia bukan totally lagi betul-betul Islamik punya pemerintahan macam Kelantan dan Terengganu. Sebab itu dia menggunakan istilah Raja Perlis. Jelas Abang Amar? Tapi tak ada masalah pun. Jelas cikgu. Jangan risau. Alah cikgu saya terbuat Raja Perlis. Alah saya terbuat Sultan Perlis. Tak apa, tulis je. Sebab itu dah melambangkan ketua negara. Ketua negara. Jangan risau. Jangan tak tulis dah. Jadi yang paling penting soalan objektif biasa dia tanya, berapa kali bunga emas dihantar? Inilah bunga emas adalah satu perkakas besar dia kalau ikutkan besar meja sekolah awak tu bunga emas. Yang replika ni dia sebesar meja sekolah awak. Maksud cikgu meja seorang pelajar lah. Kalau nak tengok nampak ya Museum Kota Kayangkanga boleh pergi, tapi setahu cikgu yang dekat Siam tu, dekat Museum Siam, dia sebesar meja tulis kita tu. Itu besar, yang mana kita bagi dekat Siam tu memang besar. Yang ini dihantar sebanyak 3 tahun. 3 tahun sekali hantar satu. 3 tahun sekali hantar satu. Sebagai lambang, inilah cikgu cakap tadi, ini masuk naungan. Beza jajahan dengan naungan. Naungan ni nanti dia akan bagi perlindungan, dia bagi keselamatan, dia bagi bantuan ketenteraan. Sebab tu kita kena bagi dia bunga emas sebagai lambang lambang macam kita bayar dia lah, sebagai menjamin keselamatan. Nampak kata kunci dia? Menjamin keselamatan. Keselamatan. Sebab itulah kita bagi dia bunga emas sebagai tanda penghargaan untuk dia menjaga keselamatan keempat-empat ni lah. Maksudnya Perlis bagi bunga emas, Kedah pun bagi bunga emas kan kepada Siam. So habislah cerita tentang Siam. Ya. Sekarang pun diorang hantar ke sekarang tak adalah sayang, kita dah merdeka, tak ada dah. Tak ada dah. Benda tu tamat selepas kita dah merdeka, dah tak ada. Lagipun lepas kita diserang jajah British Jepun pun dah tak ada dah tak ada hantar apa-apa dah. Maksudnya lepas terputusnya hubungan Siam dengan Kedah tu dah bukan lagi bawah jajahan naungan, bawah naungan memang dah tak ada apa-apa, dah tak hantar dah lah. Penghantaran tu terputus selepas negara tanah Melayu tu telah dijajah oleh negara lain. Macam kita kan telah dijajah British kan, Jepun. Masa tu dia dah habislah, maksudnya dah kalah lah Siam ni. Sekarang dah tak ada dah lah. Itu cerita sebelum kita merdeka. Jadi kita tengok pula hubungan. Hubungan ni maksudnya bagaimana Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan Perlis ni berhubung dengan negeri-negeri Melayu lain. Kenapa kena buat hubungan dengan negara-negara luar? Maksudnya negeri-negeri Melayu yang lain. Tujuan dia adalah untuk apa? Kedaulatan. Kedaulatan ni maksudnya pemerintahan dia lah. Merujuk pada pemerintahan pemimpin. Pemimpin ni dia kena ada hubungan dengan negara lain supaya negara lain tak ada nak jajah, nak serang dia. Itu yang penting. Sebab tu kita kena buat hubungan yang baik. Macam ni kita nak buat hubungan yang baik? Kita pergi menghantar utusan. Kita pergilah menghantar utusan ni, maksudnya kita hantarlah mana-mana pembesar ke, ya, ataupun wakil daripada sultan atau raja pergi ke negara-negara Melayu lain berbincang, akhirnya dia diiktiraf sebagai
mempunyai hubungan antara kerajaan-kerajaan. Contohnya Kelantan baik dengan Terengganu, dia buat perhubungan. Itu namanya hubungan diplomatik. Okey. Kemudian kenapa lagi nak jalinkan hubungan ni? Untuk kemakmuran. Makmur ni kena ingat perkataan makmur ni merujuk kepada ekonomi. Kan? Kita biasa bertulis, okey, negara akan aman dan makmur. Bermaksud Malaysia ni akan hidup dalam keadaan masyarakat dia aman. Masyarakat dia juga terjaga kebajikan. Makmur tu maksud merujuk kepada pendapatan rakyat dan juga ekonomi rakyat tersebut. Jadi itu maksud makmur. Jadi kalau tulis aman dan makmur, kadang-kadang dapat 2 markah, kadang dapat 1 je markah. Bergantung pada ayat penuh. Cara nak menjawab ayat penuh tu minggu depan. Cikgu ajar teknik menulis jawapan. Okey, keserumpunan. Lagi satu, kenapa kita nak jalin hubungan Kelantan, Terengganu kan? Kenapa nak jalin hubungan antara setiap negeri? Sebab yang pertama, keserumpunan. Keserumpunan ni bermaksud kita mempunyai persamaan. Maksudnya rakyat-rakyat orang Melayu ni, tanah Melayu ni, kawasan negara Melayu ni, dia ada persamaan daripada segi apa? Daripada segi budaya, amalan budaya. Ya, amalan budaya dia sama kan? Kemudian sikap toleransi. Ini semua ni biasa ni duduk dekat soalan kebat ni. Boleh bintangkan ini adalah bahagian kebat. Ya, bahagian kebat. Persamaan ni maksudnya dia boleh berinteraksi, maksudnya menggunakan bahasa yang sama. Toleransi, budaya. Lagi satu geografi dia. Kedudukan geografi dia maksudnya negeri yang berjiran. Sebelah-sebelah aja. Kan, bila dia bersebelah, dia kena baik dengan negeri sebelah supaya tidak berlakunya peperangan. Lagi satu, dia boleh berkongsi sumber alam. Ini paling penting. Sumber alam. Ini maksudnya kedudukan geografi. Sumber alam, sumber bumi. Beza sumber alam, sumber bumi. Itu cikgu pernah tanya dalam kelas, cikgu apa beza sumber alam, sumber bumi? Siapa boleh bagi cikgu satu contoh sumber bumi? Sumber bumi dia macam tanah, basically benda yang boleh digali lah. Okey, contoh-contoh bahan yang boleh digali dan jadikan sebagai perdagangan. Biji timah cikgu? Ya, pandai betul, biji timah. Itu sumber bumi. Timah, logam, emas, perak, arang batu, sumber bumi. Sumber alam? Sumber alam. Tanaman. Ya. Kayu. Ya, maksudnya yang dekat alam lah, alam flora tu. Maksudnya gaharu, dama, rotan, nampak? Itu ya, benda-benda yang hutan-hutan tu. Jadi bila awak bagi jawapan kan, kedudukan geografi yang berdekatan, ada tarikan adalah salah satu adalah hasil sumber alam. Seperti bagi contoh, selain itu dan juga sumber bumi seperti apa, dapat markah contoh dekat situ kalau soalan itu adalah esei. Itu cikgu tak sabar nak jawab minggu depan. Minggu depan cikgu akan ajar teknik menjawab penulisan struktur dengan esei menggunakan teknik dabus dan juga teknik kebat tu nanti. Minggu depan Okey, jadi yang seterusnya sungai. Sungai ni penting. Sungai ni sebagai kata kunci dekat sini keselamatan. Keselamatan. Bila sungai ni kadang-kadang dia ada benteng pertahanan daripada pokok-pokok kan yang kita belajar dulu. Okey, kemudian dengan adanya geografi ni dia boleh membentukkan apa? Pelabuhan. Pelabuhan ni maksudnya tujuan dia aktiviti perdagangan. Okey, kemudian agama. Nampak? Pemerintahan Islam. Ya, makin lama semua dah boleh menerima Islam dalam pemerintah. Sebab itu daripada raja akhirnya sampai sekarang semua negeri pun dah bertukar menjadi sultan. Macam abang-abang tanya tadi kan, kenapa raja Perlis kan? Kenapa tak sultan Perlis? Sebab dulu di bawah naungan Siam. Okey, kemudian agama. Lepas tu bila dia dah agama Islam sama, dia boleh kongsilah institusi pendidikan agama. Contohnya tempat pusat pendidikan dan pembelajaran. Okey, habislah kat situ. Ini cerita tentang hubungan. Kenapa kita nak buat hubungan? Yang pertama tadi hubungan sebab kita nak keserumpunan. Sama, senang, toleransi, boleh bercerita, boleh bercakap. Geografi pun sumber yang berdekatan, jiran, boleh berkongsi sumber kan. Ini memang cikgu yakin ni. Kalau keluar pun kalau struktur esei pun boleh keluar ni. Agama paling mudah, agama Islam,
boleh berkongsi ulama kat sini nampak ulama ni maksudnya orang yang mahir dalam bidang agama Islam. Macam ustaz-ustaz tu kan. Jadi datang daripada negara sana datang sini, dia boleh berkongsi tentang ajaran agama Islam. Adalah sifu dia. Nampak kat sini sumber alam. Okey, daripada tanah. Contoh tanaman padi. Tak kisahlah apa-apa padi, rotan ke alam-alam hutan tu, sumber bumi biji timah, emas, ya. Okey, habis dekat situ. Ni nak bagi yang nak masuk habis dah ni. Okey, yang terakhir hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ni adalah untuk mengukuhkan hubungan antara negara. Okey, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan Perlis ni bagaimana dia mengukuhkan hubungan dia melalui pengiktirafan. Sebab tu tadi kita ceritakan. Yang ni siapa iktiraf. Okey, pengiktirafan bertujuan ni mengabsahkan. Mengabsahkan maksudnya mengisytiharkan sultan tu sebagai pemerintah. Mengisytiharkan, menabalkan, memberi melambangkan persetujuan lah ya sultan ni sebagai pemerintahan yang sah kan, supaya mempunyai taraf yang sama. Okey, taraf yang sama ni bermaksud tidak ada perbezaan setiap negara lah. Bila dia ada sultan, sama-sama sultan, dia duduk sama sama taraf, ya, seimbang. Okey, dekat sini kita tengok ini contoh lah, ni contoh kalau nak tengok kat sini contoh macam Kedah. Okey, Kedah mengakui pertuanan Melaka. Nampak Kedah dia buat hubungan, dia akui Melaka tu pertuanan Sultan Melaka. Maksudnya Kedah dia buat hubungan dengan Melaka. Kalau Terengganu tadi macam Long Yunus. Yang ni awak bagi contoh, ini ingat contoh je. Kalau macam tadi Long Yunus, siapa yang bagi pengiktirafan kat Long Yunus? Okey, Sultan Terengganu. Macam Sultan Terengganu bagi pengiktirafan kepada Long Yunus. Ini maksudnya mewujudkan hubungan diplomatik, hubungan yang baik. Okey, kalau pertahanan Long Yunus ni dia dapat bantuan daripada Terengganu. Sebab bila dia berbaik, itu dia cikgu cakap hubungan diplomatik ni penting untuk mendapatkan perlindungan dan juga keselamatan. Okey, itu isi dia keselamatan, perlindungan, huraian dia dengan memberikan bantuan ketenteraan. Okey, sambung lagi. Hal ini bagi mengelakkan daripada gangguan ancaman pihak luar. Oleh itu, kerajaan tersebut dapat mengekalkan keamanan. 4 markah dah cikgu. Itu minggu depan cikgu ajar cara penulisan. Itu cikgu harap ramai lagi masuk minggu depan ya. Sebab cikgu akan bagi teknik menjawab secara terperinci untuk dapatkan markah. Supaya nanti bulan 1 nanti ramai yang dapat A. Kan? Dan ingat teknik cikgu ajar tu sama je lebih kurang format macam SPM. Kita terus drill daripada sekarang. Okey, macam ni pula kan Long Ghaffar dari Kerajaan Reman, Perdana Menteri Kelantan. Okey, nampak Kelantan. Okay, yang ni semua tak ada kaitan pun cerita yang belajar tadi kat atas kan, ada sikit je. Nampak Long Ghaffar ni semua. Okey, kemudian kita tengok pula perkahwinan. Ya, bila kita berkahwin antara kerajaan dengan kerajaan, maka wujudlah hubungan yang baik kan. Contoh dekat sini perkahwinan ya. Sesebuah negara adalah amalan tradisi. Okey. Nampak perkahwinan ni tak payah baca panjang-panjang ni. Awak terus highlight. Mengukuhkan hubungan. Maksud bila berkahwin, mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan. Sah-sahlah bila raja ni berkahwin dengan puteri raja sana, maka taklah berlaku peperangan. Jadi kedua-dua negara tu dapat mengekalkan kedaulatan. Kedaulatan tu bermaksud negara dia terjamin daripada dijajah. Maksudnya dia ada pemimpin. Okey, contoh dekat sini contoh dekat sini dia bagi contoh Onang Kening. Tak ingat nama tak apa, awak just ingat macam ni. Puteri Kelantan berkahwin dengan Sultan Melaka. Ni cikgu bagi contoh paling mudah. Ya, ingat je kata kunci dia. Tak ingat nama tak apa. Ingat dia punya watak. Puteri Kelantan dikahwinkan ataupun berkahwin dengan Sultan Melaka. Kan. Kalau awak ingat nama dia Onang Kening, hebat, terbaik. Okey, tapi kalau tak ingat tulis Puteri Kelantan pun terbaik, markah sama.
Tak ada beza. Ya, tak ada beza pun ingat nama tak ingat nama. Okey, hasil perkawinan lahirlah Raja Muzaffar. Sultan Perak pula, nampak. Kan maksudnya dia telah berhijrah menjadi waris, dia telah pergi menjadi sultan di negeri Perak. Nampak. Kemudian Long Yunus. Okey, anak Long Yunus ni puteri Long Yunus dikahwinkan dengan putera Terengganu. Mentang-mentang lah kan Terengganu iktirafkan Long Yunus ni, maka dia buat hubungan yang baik, dikahwinkan anak dia dengan anak Sultan Terengganu untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik. Sebab itu perkahwinan ni dapat mengukuhkan hubungan. Jadi pula Raja Perlis. Raja Perlis contoh dia berkahwin dengan Sultan Kedah. Nampak ya, cucu dia Sultan Kedah. Maksudnya cucu Sultan Kedah ni berkahwin dengan Raja Perlis ni. Bermaksud Kedah dengan Perlis ni, walaupun Kedah dengan Perlis dah terpisah daripada negara asal dia, sebenarnya dia satu kan. Kedah Perlis ni satu. Bila Siam datang serang, bukan serang, bila Siam menguatkuasakan negeri naungan dia, menyebabkan mereka terpisah menjadi 4 kawasan. Tapi Kedah dia tetap membuat hubungan yang baik dengan Perlis. Itu maksud dia. Okey, jadi itu sahaja tentang perkahwinan. Okey, perdagangan ni senang cerita, 2 muka surat ni. Perdagangan cikgu, kalau kelas cikgu memang cikgu suruh buat dalam bentuk kotak jadual. Okey, jadual awak letak negeri, okey, negeri, lepas tu pelabuhan, lepas tu ni. Okey, negeri, pelabuhan. Lepas tu dekat sini awak nampak, dekat sini kita tengok macam pelabuhan. Contoh Kedah. Kedah dekat mana? Kedah dekat Lembah Bujang. Cukuplah, ingat satulah Lembah Bujang. Okay, ingat Lembah Bujang. Lepas tu menggunakan mata wang apa? Okay, menggunakan mata wang. Maksudnya pelabuhan ni lebih kepada perdagangan kan. Bila perdagangan mesti guna mata wang. Okay, mata wang Kedah. Okay, kemudian macam Kelantan. Kelantan dekat mana? Okay, Pangkalan Galuh. Ingat nama pangkalan dia, Pangkalan Galuh. Diguna apa? Wang logam dinar. Itu je. So dekat sini yang kena bezakan. Ada tak negeri-negeri tu menggunakan mata wang? Sebab ada je yang tak ada, dinyatakan macam Perlis. Perlis, Pelabuhan Kuala Perlis. Pelabuhan Kuala Perlis. Nampak? Dia tak ada cerita pun tentang mata wang. Tapi dia cerita, okey, Pekan Kanga ni pertemuan cabang anak Sungai Perlis. Okey, tak payah. Cerita dia tentang pertemuan pedagang. Nama pun pelabuhan, kata kunci dia memang tempat urusan perdagangan. Okey, Negeri Sembilan, Sungai Linggi. Okey, Sungai Linggi, Negeri Sembilan. Okey, perdagangan juga. Okey, jadi senang cerita pelabuhan Kedah. Awak tahu apa nama pangkalan? At least tahu satu. Contoh, nama pangkalan Lembah Bujang. Okey. Kalau ingat pangkalan Kuala Muda, ingat semua tu memang terbaik lah. Tapi ingat satu pun cukup. Okey. Kedah, Lembah Bujang. Nanti senang nak buat cerita dalam karangan tu kan. Kelantan, Pangkalan Galuh menggunakan wang logam dinar. Kalau Perlis, Pelabuhan Kuala Perlis. Okey. Sungai Linggi, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah contoh gambar yang boleh digunakan. Okey, perahu sago. Ni perahu dibuat daripada batang galak. Tak ada apa. Okey. Paling senang barang dagangan. Barang dagangan ni cikgu suka beritahu kat pelajar, buat kedah, lepas tu senaraikan apa yang Kedah perdagangkan. Apa maksudnya? Kalau dekat negeri Kedah ni dijual apa? Lepas tu pedagang luar datang bawa apa? Jadi awak tahu, at least ingat satu ataupun 2 jenis barang yang dibawa. Contoh Kedah. Kedah dia jual beras, garam, dama, kapur barus dan emas urai. Banyak kan? Awak ingatlah, okey, kalau Kedah, Kedah memperdagangkan bermaksud menjual. Kedah menjual beras dan garam. Manakala pedagang luar membawa arang kayu, papan. Tak ingat daripada pedagang daripada negeri mana? Perak ke Melaka, sebab kadang-kadang awak takut nak tulis, takut salah kan? Tak apa, awak tulis je. Manakala pedagang dari luar membawa barangan apa? Bagi contoh. Okay, Kedah juga pembekal gading dan
perdagangan entry port. Entry port ni maksudnya dia import barang daripada negara luar, maksudnya daripada Perak, Melaka, dia ambil arang kayu, ambil papan, lepas tu dia buat olah inovasi barang tu, lepas tu dia jual. Itu masuk entry port. Import, export. Itu barang import, export. Okay, Kelantan. Kelantan dia jual emas. Okey, dan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar. Ini nampak Kelantan tak ada cerita pun dia dapat barang apa. Perlis. Perlis dia jual beras biji timah dengan negeri-negeri jiran. Maksudnya negeri jiran pun bawa biji timah ke beras. Perlis pun ada jual lah pelbagai jenis beras. Negeri Sembilan biji timah, sirih, kayu. Sebab itu cikgu cakap dia banyak ni, tapi cuba kita tengok apakah yang lebih mudah dan sama. Biji timah. Set dalam otak awak. Salah satu barang dagangan adalah biji timah. Mesti ada dalam jawapan awak tu. Supaya mudah, kata kunci ni biji timah. Kemudian apa lagi yang ada? Untuk Kedah ada beras. Awak pun tahu kan Kedah banyak sawah padi. Sawah padi ada beras. Jadi Kedah memperdagangkan beras. Macam tu. Jadi sebenarnya sejarah ni kalau nak lulus memang kita kena boleh menulis jawapan. So lagi 2 minit kita nak berakhir kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa tak nak tanya pada cikgu sebelum cikgu tanya soalan dan cikgu bagi link quiz? Ada apa? Tak ada. Okey, cikgu yakin awak boleh. Cikgu yakin awak boleh buat quiz ni. Cikgu sharekan link word wall je. Cikgu tak buat banyak. Cikgu buat 10 je soalan objektif. Awak boleh guna dan boleh buat, boleh rakam gambar. Boleh, kejap lagi kita ambil gambar ya. Bagus ya, tunjukkan bukti pada parent. Sekejap. Yang tu adalah nak buat kemudian pun boleh, nak buat sekarang pun boleh. Tapi bolehlah buat sekarang sekejap je. Cikgu bagi 2 minit. Confirm awak boleh dapat 10/10. Sekejap ya. Dan azan. Sekejap. Ada yang dah cuba membuat. Cikgu pun tak klik link. So macam mana besok ada, esok kita kekal pukul 3 boleh? Boleh cikgu. Boleh tak apa, link nanti ni cikgu akan bagi juga pada cikgu awak. Ya, cikgu akan bagi pada cikgu Zuraini, pada cikgu Azlina. Link word wall ni sebab cikgu boleh take note nanti tulis nama, tulis kelas. Contohnya Yasir 2B. Macam tu. Abinaya 2K. Dia dah left tadi. Abinaya 2K contoh. Senang cikgu nak tahu pelajar ni pada kelas mana, berapa markah dia dapat. Kalau nak buat banyak kali pun boleh. Supaya dapat markah yang terbaik dan pantas. Cikgu bagi lagi masa 1 minit. Abinaya dapat tak link? Kalau tak dapat link, cikgu saya dah setengah buat tak bubuh kelas. Tak apa. Alah, nama pun Nur Iman. Cikgu kenal lah nanti. Pelajar cikgu kenal lah pelajar yang lain tu. Cikgu tak kenal kelas mana. 9/10 Tania. Salah soalan mana tu Daniel? Dapat. Bagus ya. Senang je. Yang nama Muhammad tu Jamalullah. Said Hussein Jamalullah. Perlis. Tak apa. 9/10 tu hebat tu. Senang je. Nanti cikgu nak bagi yang worksheet pula yang join tu. Nanti kemudian cikgu bagi latihan. Untuk menguji menguji pengetahuan. So besok boleh dapat 10 markah. Dapat 10/10 Tania. Maksudnya fokus tu. Iva 10/10 bagus. Yang lain tu bukan tak boleh 10/10. Careless je. Kan? Tania. Senang je soalan tu. Nak cikgu joget-joget dah kat belakang ni. Bagus Mutmainah 10/10. Cikgu 99/10. Hebatlah you. You memang hebatlah. Cikgu 9/10. Alhamdulillah Abang Ahmad, Tania. Setakat ni cikgu tak dengar lagi 5/10. Ada dapat 5? Tak ada kan? Cikgu yakinlah.
kebanyakannya mesti 8 hingga 10. Nampak? 10 per 10 Alia Batrisha. Okey, 9 per 10 Tania Nur Iman. Hebatlah you all sampai sekarang masih kekal lagi 70 lebih. Wow, Nur Hamiza, Tania, Alisha, Nur Hamiza. Ada yang saya silap tekan cikgu. Memang pun betul Iris. Tak apa, janji dah tahu dah. Kadang-kadang kita salah tu lagi bagus daripada kita betul. Bila kita salah kita boleh ingat jawapan dia. Kan? Tania ya Wuzi Ching. Okay, Iris 7 per 10. Okay, tak apa. Hebat tu 7. Okay. Okay, besok boleh ke kita masuk bab 9? Bab 9 senang je. InsyaAllah boleh cikgu. Okay, besok apa-apa pukul 3 hingga 4.30. Okay, bab 10 kita minggu ni ke minggu depan? Minggu depan lah ya, bab 10. Minggu depan. Okay, minggu depan bab 10 dengan ulang kaji teknik menjawab, boleh? Cikgu ambil 2 hari lagi minggu depan. Okay, sebab cikgu nak ajar struktur dengan esei. Okey, boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Jom kita bergambar. Siapa tadi kata nak bergambar? Nak buka kamera ke? Nak bergambar ni je, profile je. Nak bergambar buka kamera boleh? Cikgu pun nak. Cikgu. Wah, handsome semuanya. Tania, Nur Humaira, tak sia-sia awak kan? 10 per 10. Wah, handsome ya. Mama Adi kat mana tu? Kat rumah ke? Kalian awak hebatlah daripada tadi masuk tak keluar masuk ya, internet tak okey kan. Cikgu Zuraini dia tadi sempat masuk, dia salam pada semua pelajar dia ucapkan tahniah tau ya. Cikgu Zuraini bangga you all masuk hari ni. Tapi dia pun sama juga, line dia on off terkeluar. Okey, ada lagi nak buka kamera? Okey, kejap ya. Cikgu setting. Abang-abang koperasi kita. Okey dah. Sekejap ya. Tu kenapa gelap? Dina. Kenapa siapa yang gelap? Siapa? Okey, dah okey. Orang dah peace lama dah. Cepat Adi Hakim. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Dina, awak tak buka kamera, tak pakai tudung ya. Alah, tak apa. Kan? Okey. Okey, semula lagi satu ya. Okey, 1, 2, 3. Abang Amar ni tadi dah buka tutup balik. Buka balik Abang Amar. Comel lah muka awak tadi. Bukalah balik. Kita berapa orang je ada muka kat sini. Yang tak buka kamera memang tak nampak lah muka. Amar, awal Amar. Abang Amar. Malu cikgu lah. Tadi terbuka je nampak lubang hidung. Buka. Cepat Abang Amar, nak habis dah 5 minit dah terdrag masa. Buka. Kalian pun kata buka. Okey, dah buka dah. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey dah, terima kasih semua. Nanti yang tak siap lagi link tu tak apa, boleh buat kemudian. Nanti cikgu bagi link tu dalam grup. Okey, itu saja Pak Cikgu. Terima kasih ucapkan kepada mak ayah awak ya, sebab bagi masa, luangkan masa dengan cikgu. Cakap mak ayah besok ada lagi 3 sampai 4.30. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi besok. Okey, bye. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Ya, esok ingat cikgu nak tanya lagi tau. Cikgu nak tanya. Esok jangan lupa. Siapa pengasas negeri. Soal-soal Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih. Selamat bercuti. Tak bercuti lagi. Cikgu nanti cikgu buatlah kuis untuk semua. Memanglah. Nanti cikgu buatlah kuis lagi. Okay. Alright. Okay. Bye.
Sama-sama.